Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Amma ba'du, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkata Syekh Wan Daud bin Wan Abdullah Al-Fatani dalam kitab dia Durrus Samin, sehinggalah perkataan dia dan lagi pula jikalau kita kata qiraat dan tilawah itu kalam Allah yang qadim, nescaya jadi baharu kalam Allah ketika engkau baca dengan lidahmu, kerana masuk kalam Allah pada lidahmu. Dan jikalau masuk kalam Allah pada lidahmu, nescaya masuk pula Allah pada lidahmu, kerana tiada dapat bercerai sifat dengan zat. Dan telah muafakatlah segala ulama' kalam Allah tiada berdiri pada dua zat, dan tiada berkata-kata dengan dia dua orang yang berkata-kata. Tiada berkata-kata dengan kalam Allah melainkan Allah jua. Maka adalah nisbah tilawah dan qiraah itu bagi Allah seperti nisbah bayar-bayar dengan umpama yang mempunyai bayar. Maka barang siapa berkata bayar-bayar itulah yang mempunyai bayar, nescaya dikata ke tilawah itu kalam Allah. Dan barang siapa menyata ke bayar-bayar itu lain daripada yang mempunyai bayar-bayar, hanya ia bayar-bayar yang mempunyai bayar-bayar, nescaya dikata tilawah itu menunjuk kalam Allah jua. Maka muafakat segala ahlu sunnah mengatakan Al-Quran itu kalamullah yang qadim. Bukan ia makhluk, sebab takut memberi wahai jika dikata Quran baru, jadi kalam Tuhan pula kalam Allah baharu, maka jadi kufur. Maka diitlak ke kata yang menunjuk ke atas kalam Allah, dikata ke kalamullah, sebab takut wahai itulah. Jadi lah ni kita duk kecek mengenai sifat kalam. Sifat kalam yang dikehendaki hak qadim itu adalah sifat yang berada di zat Tuhan. Apa maksud sifat kalam? Yakni kemampuan berkata-kata yang ada pada Allah. Selain daripada kalamullah, yakni kemampuan berkata-kata saat ni, hak tu bukan yang dimaksudkan dalam perbahasan ni. Sama ada kalamullah itu berbentuk Al-Quran, Zabur, Taurat, Injil, itu hanyalah gambaran, contoh ataupun bayangan kepada kemampuan berkata-kata Allah Ta'ala. Kita tahu Tuhan boleh berkata-kata. Pertama, ayat Quran kata Tuhan pernah berkata-kata dengan Nabi-Nabi. Kedua,
perkataan mereka, perkataan Allah Ta'ala, ucapan Allah Ta'ala ditulis di dalam Al-Quran menunjukkan Tuhan boleh berkata-kata. Maka kita pun baca perkataan Tuhan. Adakah kita mengambil sifat Tuhan? Tak. Kita hanya membaca ucapan ataupun perkataan Tuhan. Apa maksud perkataan? Benda yang keluar daripada sifat kalam, kemampuan berkata-kata. Maka tubiklah perkataan. Keluar daripada kemampuan berkata-kata, itu perkataan. Kalam lafzi dia panggil. Maka hak inilah yang dihafal oleh orang-orang, dihafal, ditulis oleh orang-orang tu. Dibaca tu. Bukan dibaca tu sifat Tuhan. Sifat Tuhan ni kodim. Mana boleh. Tapi dia kata, kenapa kita kata Al-Quran tu kodim juga? Kerana takut dia. Bukan hakikat dia. Hakikat yang sebenar, Al-Quran Mushaf ini adalah baru. Tapi kenapa ahli sunnah kata Mushaf ni juga kodim? Takut-takut terbawa-bawa. Kita kata ucapan Tuhan tu baru, takut kena terbawa-bawa sehingga kemampuan berkata-kata pun kita kata baru juga. Maka kita royak awal lagi, hatta ucapan Tuhan pun kodim juga. Quran pun, kodim juga. Asalnya dia tidak kodim, tetapi takut-takut apabila kita kata perkataan Tuhan itu baru, maka takut membawa kepada kemampuan berkata-kata Tuhan pun baru juga. Maka nak jaga supaya tak pergi tinggi lagi, takut jadi kufur, maka kita royak hak ni pun kodim dah. Lagu tu. Untuk orang kampung, untuk orang awam, untuk orang Arab, memang takut-takut lagu tu. Orang Arab ni faham dia lagu lain. Kita kecek bahasa Arab, dia faham makna dia. Mungkin bagi kita, saya tak telitah lagu tu. Okey, tak apa. Tapi ada setengah orang takut-takut telitah. Jadi barulah. Pelik pula. Dah perkataan Tuhan baru, maka Tuhan pun berkata dia, kemampuan dia juga baru. Sudah, jadi bawa-bawa. Tu saja nak menjaga daripada takut-takut menganggap sifat Tuhan juga itu baharu. Katanya Mu'tazilah yang kodim itu zat. Sifat baru dia kata. Hak kodim itu zat. Yang berkata-kata itu zat. Yang melihat itu zat. Yang mendengar itu zat. Zat belakang. Maka kalau ada benda lain tu mesti baru. Sebab tu dia kata kalamullah tu baru, kalamullah baru, makna dia Mu'tazilah kata kalamullah baru, sifat kemampuan berkata-kata tu baru. Sebab hak bagi dia zat saja hak kodim. Selain daripada zat, dia tak boleh terima kodim selain pada zat. Kita ahli sunnah wal jamaah, zat kodim, sifat pun kodim. Katanya Mu'tazilah kata kalau zat kodim, sifat kodim, berapa nak kodimnya? Bertindai-tindai. Nasrani jadi kafir kerana dia kata 3 Tuhan. Ni hak kodim. Pas ahli sunnah wal jamaah, samuk pun kodim, basuk pun kodim, kalam kodim. Ni banyak 7-8 benda lagi. 2 kafir berat lagi lah. Kita ahli sunnah wal jamaah kata zat yang bersifat hak kodim. Zat dia kodim, sifat dia kodim juga. Dia tak boleh terima. Zat semata-mata. Hak ni orang terlalu tauhid. Terlalu mentauhidkan Tuhan sehingga tak boleh terima selain daripada Tuhan semata-mata. Tuhan tu rojak kepada zat, dia kata. Sifat dia. Ahli sunnah kata tak. Kalau kita kata zat sifat saja banyak, tak jadi bertindai lagi. Ya. Macam hamba. Sifat hamba. Ayah pun hamba, suami pun hamba, anak pun hamba. Lepas tu banyak sifat ciri-ciri hamba. Tapi bertindai kau ada hamba. Ya. Maka hak bertindai tu jangan zat yang berbilai-bilai. Hak tu jadi kufur. Manakala sifat berbilai-bilai, tidak jadi kufur. Nasrani ni, zat yang berbilai-bilai tu jadi kafir. Ahli sunnah kata sifat berbilai-bilai. Tak apa sifat berbilai-bilai. Menunjukkan keistimewaan, kehebatan Tuhan pula. Hak penting zat. Pak dia tak boleh. Zat dengan sifat ada pening. Maka antara beza ahli sunnah dengan Mu'tazilah ni tepat dia. Ahli sunnah banyak berjaga-jaga dalam bab tauhid ni. Kerana kaedah kalau kita mengaji dalam ilmu nahwu, wallahu
ikutlah perkataan sami'un, basirun, mutakallimun. Semua tu benda-benda itu isim fa'il itu tergantung bergabung di antara zat dengan sifat baru membentuk isim fa'il. Allah sami'un, basirun, maha mendengar, maha melihat. Maha mendengar, maha melihat ni nampak gapo? Kita nampak zat ko, kita nampak sifat. Dua-dua nampak. Sami' pun nampak, sifat pun nampak, zat pun nampak. Bukan kata bila sebut sami'un nampak zat saja, tak kot. Nampak sifat saja, tak juga. Nampak kedua-duanya. Jadi ulama ahli sunnah kata takut waham. Takut waham tu ya. Ketahui olehmu apabila engkau dengar kalamullah daripada manusia. Nescaya engkau dengar matluun makruun. Yang dibaca dan yang membaca. Yang membaca dan yang dibaca. Tilawah dengan qiraat. Apabila engkau dengar daripada Allah pada akhirat, Tuhan kecek dengan hamba dia. Hari akhirat Tuhan akan tanya sore-sore pok kita ni. Satu hari kita akan boleh kecek dengan Tuhan kita, tapi kecek tu takut juga. Kecek apa dia? Bukan tanya khabar, bukan gura-gura, tapi dia tanya apa dia kita buat atas muka dunia. Tuhan kita sendiri, pencipta kita sendiri tanya. Biduni turjuman, dengan tidak ada perantara. Direct kita dengan dia. Masa pada tu, Tuhan kecek dengan kita. Khoya kecek tu koding ko hadis. Sudah situ. Ada kecek. Dan apabila engkau dengar daripada Allah pada hari akhirat, engkau dengar dengan tiada makru'um. Saya bukan baca buku, direct saya dengar daripada Tuhan. Dan tiada matluun, tak ada hok baca, direct Tuhan kepada kita. Maka Quran itu kembali yakni dikata kepada hak manusia itu kepada tilawah dan pada hak Allah yang maha suci daripada tilawah dan qiraah dan maha suci daripada berhuluk dan bersuara pada luar. Jadi apabila Tuhan kecek dengan kita, maka kemampuan dia nak kecek mudah sebutnya, kemampuan Tuhan tu hak koding. Selain daripada kemampuan dia, kita sebut dah, kalam ni ada 4 kalam ismi. Ataupun kalam zati, ataupun kalam sifati. Hak ni paling tinggi. Yakni kemampuan berkata-kata. Hak ni kodim sama dengan zat dia. Kemampuan ni tidak pernah berpindah, tidak pernah diturunkan, tak pernah keluar daripada zat Tuhan. Duk kekal dengan zat Tuhan. Kedua, dipanggil kalam nafsani. Ada pendapat kata kalam nafsani. Kalam nafsani tu cadangan sebelum nak berkata-kata. Kita sebelum kecek, mesti ada nak benda kita nak kecek tu. Maka hak ni kodim juga. Ya, kerana tak keluar daripada zat Tuhan lagi, nafsani juga kodim. Cadangan dia panggil. Sebelum bercakap, maka kita faham manusia sebelum cakap, ada benda yang nak kecek. Maka hak dalam benda tu kerana tak keluar daripada zat lagi, hak tu kodim juga. Ketiganya, kalam masdari dipanggil. Kalam masdari ni proses berkata-kata. Nisbah pada manusia proses berkata-kata gerak mulut. Maka keluarlah suara. Tu panggil proses berkata-kata. Hak ni keluar proses berkata-kata ni bukan hak nak kecek sini, hak nak kecek sini duduk ni. Hak ni proses berkata-kata, hak ni ada masa, hak ni tidak kodim. Kalam masdari ni ada masa dia. Bila Allah Ta'ala berkecek dengan Nabi Musa, maka kecek nisbah manusia gerak ke mulut, nisbah Tuhan cipta suara sehingga Nabi Musa dengar. Tu dipanggil masdari Tuhan, kalam masdari Tuhan dengan Nabi. Proses berkata-kata nak Allah Ta'ala dengan Nabi Musa, tu dipanggil kalam masdari. Ada masa, ya ada masa. Ketiganya, keempatnya keluar daripada masdari, proses berkata-kata, keluarlah perkataan. Dipanggil kalam lafzi. Kalam lafzi juga tidak kodim kerana dia keluar dah daripada zat.
jelas gapo dia dah berhuruf bersuara gapo dia. Maka 4 jenis kalam ini. Maka 2 kalam qadim, 2 kalam hadis baru. Tu. Dan bahawasanya Allah Ta'ala apabila berkata-kata, tiada berkata-kata dengan lafaz dan tiada berkata-kata dengan huruf. Sini yang dikehendakinya kemampuan berkata-kata. Tidak ada huruf dah. Dan kalau Allah itu sifatnya yang satu yang berdiri pada zat selama-lamanya. Dengan kemampuan hak son ni lah Tuhan berkata-kata dengan malaikat, dengan Nabi dia. Bukan banyak ada so tu. Sentiasa berada di zat Tuhan, tidak keluar, tidak berubah, tidak berpindah. Difaham daripada amar dan nahi. Dan wa'dun. Dan wa'id. Wa'dun janji baik, wa'id janji buruk. Amar suruh, nahi tegah. Dan targhibun menggemarkan. Dan tarhibun menjauhkan, menggerungkan. Itu semua dipahami daripada kalam Allah Ta'ala. Dan tiada dikata Arabi. Dan jikalau Arabi. Dan perkataan Tuhan, kemampuan berkata-kata Tuhan bukan bahasa Arab. Begitu juga kemampuan berkata-kata dia nak tekak kita bukan bahasa Melayu. Hak bahasa Melayu ni bahasa, benda yang keluar daripada kemampuan ni. Maka keluarlah bahasa Melayu, bahasa Inggeris. Kemampuan itu sendiri tidak berbahasa. Dia boleh kecek betul Inggeris, betul gapo boleh berlaku. Seperti sebutir kilat mengeluarkan banyak ribu kereta tapi so saja kilat. Kilat tu bukan kereta, kereta tu bukan kilat. Tapi kereta tu mari daripada kilat tu. Kilat tu berapa? So saja. Untuk membuat kereta yang banyak, untuk kecek yang banyak juga memerlukan satu kemampuan saja. Bahasa Arab tak. Cuma Al-Quran itu digunakan dengan bahasa Arab. Kalaulah kemampuan itu bahasa Arab, pas lagu mana bahasa orang kata dah? Taurat, Zabur, Injil bahasa lain pula. Dia kata, dan jikalau Arabi nescaya adalah dinamakan satu lurah pula. Daripada beberapa lurah bahasa. Maka dinamakan yang diturunkan dengan lurah Arabi itu Quran. Dengan lurah Ibrani itu Taurat. Dengan lurah bahasa Syriani itu dinama Injil. Dan jika dengan lurah Kipti pula dipanggil kitab Zabur. Dan Tuhan nak kecek dengan mana-mana bahasa pun ikut dia lah. Terpulang pada dia. Supaya kita lah nak kecek. Sebab ada kemampuan berkata-kata nak kecek lagi bahasa berapa pun boleh berlaku. Maka dinamakan kalamullah. Sekaliannya itu lughawiyah istilahiyah saja. Bukan hakiki. Maknanya kalamullah Al-Quran, kalamullah berbahasa Arab. Bukan hakiki dia, istilah saja. Bukan maksud dia hakiki, tidak ada lughah. Maka yang masyhur kalamullah itu makna yang qadim. Dan Quran itu lafaz yang hadis. Dan jika ada keduanya itu dikatakan atas lafaz dan makna atas jalan bersekutu sekalipun, makna dia kadang-kadang kalamullah kena kepada Al-Quran pun boleh. Kena kepada sifat pun boleh. Bersekutu dua tu tak apa. Maka bersalahan nama itu sebab bersalahan lafaz lurah juga. Maka kalamullah tu satu juga. Misal umpama pine dalam bahasa Melayu. Dan full pada bahasa Arab. Wah pine. Wah pine bahasa Arab panggil full. Ada ulama kita mengarang kitab. Nama dia sekian-sekian Al-Filfilani. Kita kata Al-Filfilani orang apa dia? Apa fil ni maknanya buah pinang. Yakni dia orang Pulau Pinang. Rupanya. Jadi ulama di tanah Mekah maka diberi gelar Al-Filfilan. Filfilani buah pinang yakni negeri Pulau Pinang. Pada bahasa Arab dan Safari dalam bahasa Hindu. Buah pinang ni India panggil safari.
Ya, Malaysia panggil buah pinang, Arab panggil ful-ful. 3 nama, tapi so yang maksud dia. Bahasa ini. Maka hakikatnya yang dinamakan itu juga satu ya, yang dinamakan itu iaitu pinang. Jadi nama dia Zabur ko Injil ko Ibrani ko gapo ko, tu hanya nama sahaja, hakikat dia kemampuan itulah. Fahamkanlah. Maka erti takluk pada yang wajib, yakni menunjukkan atas yang wajib seperti firman Allah Ta'ala. Maka takluklah. Kalam kemampuan berkata-kata pada Allah Ta'ala itu bertakluk ia bertugas kepada benda wajib. Apa dia benda wajib? Yakni Tuhan berkata-kata dengan benda-benda berkait dengan benda yang wajib ada. Berkait dengan zat dia. Kadang-kadang Tuhan kecek berkait dengan benda yang harus ada. Mungkin. Kadang-kadang Tuhan kecek benda yang mustahil ada. Tuhan kecek ikut dia nak kecek. Bukan Tuhan buat pun benda mustahil. Bercakap sahaja boleh. Contoh Tuhan kecek benda wajib. Anallahu la ilaha illa ana. Akulah Allah. Tiada Tuhan melainkan aku. Aku ni. Sebab itulah orang sufi kata aku tu Allah. Aku tu Allah lah. Ana. Tuhan kata anallahu la ilaha illa ana. Maksud aku sini bukan aku ni, bukan aku jasad ni. Aku tu lah. Yakni anallahu la ilaha illa ana. Tapi dengar sekali dengar kelirulah. Supaya dia mengaku dia Tuhan bukan. Atas yang mustahil Tuhan kecek tak benda-benda yang mustahil wujud. Ya, seperti innallaha salisu salasah. Katanya orang Nasrani, orang Kristian kata Tuhan tu meniga bagi yang 3. Tuhan tu ketiga daripada 3 Tuhan. Ni kata-kata orang Nasrani. Mustahil tak? Ya, mustahil. Tuhan kecek. Ya, boleh kecek benda-benda mustahil. Dan atas yang haru, Tuhan boleh kecek tak benda haru seperti firman Allah Ta'ala. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Bermula Allah menjadikan kamu. So, Tuhan cipta. Diri kita. Zat kita Tuhan cipta. Kedua, apa lagi Tuhan cipta? Bagai perbuatan kamu. Perbuatan kamu juga Tuhan cipta. Tuhan cipta kita. Tuhan cipta perbuatan kita. Ada benda so lagi tengah tu. Sebelum zat nak pergi kepada perbuatan, ia ada tengah tu dipanggil sifat. Kita boleh makan kerana ada sifat, ada kudrat. Kita boleh tengok perbuatan melihat. Mesti ada sifat tengah tu. Tak boleh zat pergi kepada perbuatan lalu. Tengah-tengah tu ada sifat. Tapi Tuhan tak sebut kerana faham selalu. Kalau zat pergi kepada perbuatan af'al, mesti ada sifat tengah. Kita boleh melihat perbuatan melihat kerana ada kemampuan melihat. Automatik orang faham. Maka Tuhan cipta kita, sifat kita dan perbuatan kita. Lepas tu mana kita? Dia Tuhan cipta belaka. Kita pun Tuhan cipta. Sifat kita. Mana hak kita? Kita di maknanya milik kita. Milik kita. Mana hak milik kita? Tak ada milik kita. Semua milik Allah. Sebab tu orang yang mengaku ada amalan, mengaku ada ilmu, mengaku faham, mengaku ni, rasa dia memiliki tu sebenarnya tidak ada pun. Kerana zat kita pun milik Tuhan, perbuat siapa dia? Seluruh daripada ujung rambut sampai ujung kaki semua milik Allah. Tak ada milik muhaizat, tak ada. Semua Tuhan buat belaka. Lepas tu, hak tu di tubuh kita, apatah lagi barang di keliling kita. Rumah saya, rumah apa. Diri awak tak miliki. Milik Tuhan. Macam mana awak nak miliki? Sebab tu orang sufi apabila terlalu menghayati akidah lagu ni, maka dia jadi hilang. Fana dia panggil. Tidak merasai memiliki apa-apa pun. Maka hilanglah diri dia di dalam kebaqaan Allah Ta'ala. Nampaklah siapa yang memiliki segalanya. Maka pada masa itulah hilanglah mazmumah dia. Tidak ada rasa nak riak, nak ujuk, nak gapo kerana hilang dia di samping Tuhan. Manusia kalau lupa
diri dia, merasai dia memiliki sesuatu, maka akan mari mazmumah. Kalau kita rasa kita memiliki ilmu, kita mari sombong. Kita rasa kita memiliki amal yang banyak, kita jadi koya. Kita rasa kita baik, kita rasa gini. Tapi kalau kita tak rasa langsung pun, macam mana kita nak menunjuk dengan benda yang kita tidak rasa? Tu. Orang kata cuci tengok. Ni. Tempat parking kereta. Tempat parking kereta. Kereta memang saja parking kereta. Ada seorang jaga. Jaga tu duduk gini. Tidur. Beza dengan orang kaya, kereta Mercedes butik tak dalam rumah dia, tidur tak jenera. Apa orang kaya tu ada sebutir kereta tapi dia tak jenera tidur. Kerana dia rasa dia yang memiliki kereta tu takutnya curi dia orang ke. Takut hilang ke. Maka dia duk fikir kat kereta tu. Tu baru contoh. Dia penipal. Lepas tu, tempat parking kereta tu dia sorang kereta, mesti kereta kau tak cara tidur. Bukan hak dia. Sejak dia tidur. Maka kita kalau nak cari ketenangan, jangan rasa memiliki. Kalau kita rasa memiliki, kita akan jadi bimbang dengan benda tu. Kita akan macam-macam lah. Yang mari berlaku benda-benda hak kait. Kita rasa memiliki, rasa sayang, rasa nak jaga, rasa bimbang. Tapi kalau kita rasa kita tak memiliki, nak bimbang gapo? Maka orang lah ni anxiety ko gapo dia ko dia. Kerana dia merasai kehidupan dia, saya yang memiliki kehidupan ini. Saya nak gini. Dia Tuhan kerja lalu tu. Tapi kalau kita tidak rasai, kita hanya hamba, tu pemberian Tuhan. Pemberian dia pun yang nak ambil bila-bila pun terpulang pada dia. Tu amanah bagi saya kena cara lagu tu. Maka hak tu tidak jadi kebimbangan. Dan adalah bagi kala itu suatu takluk jua, iaitu tanjizil qadim. Tanjiz dia. Tu. Supa. Jadi tugas kala tu ada berapa? Suatu takluk, ada juga tanjizil qadim. Yakni bukan kata Tuhan layak, Tuhan sudah boleh berkata-kata di zaman qadim tu lagi. Dia nak kecek dengan zat dia, terpulang pada dia. Bukan kata dia kena layak dulu. Sebelum Tuhan nak kecek, layak kalau Tuhan nak kecek. Tak ada istilah layak. Kecek dah ya qadim tu zaman. Maka keedah dia apabila Tuhan berurusan dengan diri dia sendiri, dia kecek dengan dia. Maka hak tu dipanggil zaman qadim dan azali. Kalau kecek dengan makhluk, lagi-lagi lah. Tu nampak barulah. Tetapi kata Asy'ari, baginya dua takluk. Kata Imam Abu Hasan Asy'ari, Tuhan tu bak kalam ada dua takluk. Pertama suluhil qadim, dengan iktibar suruh tegah dahulu daripada mukhatab dan ada kata suluhil qadim, ada. Bagi kalam ada tugas suluhil qadim. Ada pendapat kata lagu tu. Hak ni bagi siapa dia? Bagi makhluk sebelum ada makhluk. Layak kodok Tuhan nak suruh manusia tu semaya? Layak. Tapi sebelum ada makhluk Tuhan suruh dok lagi. Kerana apa? Apa faedah kecek benda hak tak ada. Maka apabila ada makhluk baru Tuhan suruh orang tu semaya. Maka sebelum ada makhluk, Tuhan tu suluh. Layak untuk mengarah manusia, untuk berkecek dengan manusia, untuk berjanji, nak lari, nak gapo. Manakala sebelum, selepas ada, tu memang tanjis lah. Tanjis lalulah. Kedua, tanjizul hadis. Iaitu kemudian daripada wujud mereka itu dengan iktibar keduanya. Jadi, lagu mana? Selepas wujud makhluk, mukhatab ni orang yang dituju percakapan tu. Dengan keduanya, dengan suruh dan teguh. Masalah Tuhan nak kecek, logilah. Tapi suruh dengan teguh, mesti kena ada orang depan. Kalau nak kecek, supaya kita. Kalau nak kecek seorang, boleh. Tapi kalau nak arah, mesti kena ada orang. Apabila arah, kalau bak tajuk arah, dalam sifat kalah, dia ada suluhil qadim, dia ada tanjih.
Tapi kalau bak kecek zaman Qadim ni lagi nak kecek sore ikut dia. Lagu tu. Faidatun wallahu a'lam. Bismillah. Nak tanya kalau nak tanya kalau bini lari. Soalan apa? Soalan malas pun. Nak tanya kalau bini lari, tok laki tak cerai lagi. Bini tapi duk jaja kata cerai dah. Sedangkan suami tak lepas cerai. Lagu mana hukum dia Ustaz Muhaizat Muhammad? Maaf tanya. Apakah cara selesaikan masalah ni? Anak dia awak lari juga. Balik rumah tok tua. Dan anak pun dia tak pergi jumpa juga dengan tok laki. Tekan tok laki ni. Anxiety tok laki ni. Kita jawab dah Kemal. Pergi jumpa dengan Tok Qadi. Selesaikan masalah ni. Hamba tak boleh nak pergi cari anak demo ke gapo. Lepas tu jadi duk oyak cerita lagu ni 3-4 kali ni jadi masalah juga. Pergi jumpa Tok Qadi. Tok Qadi kita oyak kata saya tak lafaz lagi cerai. Kalau tak lafaz cerai, tak jadi cerai. Ya duk oyak cerita kau tak jadi. Lafaz cerai daripada mulut suami kan. Kalau suami dia oyak kau Tok Qadi. Dia pun kalau tak ada saksi. Masalah dia tak pergi jumpa anak tu kira bercara. Kalau Tok Qadi pun royak, kalau tak dengar kata dua-dua hak jatuh pun tak kena dengar, hak tengok tak dengar, pening kepala juga apa tolong ya. Jadi benda ni kena ada kuasa. Kuasa ni Tok Qadi ada kuasa. Dia ada polis, dia ada gapo panggil. Kalau hak ni gapo panggil cari anak tu serah kepada tok laki ke gapo dia. Tu maksud dia. Kalau istihadah boleh solat jamak ke tak? Solat jamak kalau istihadah. Jamak takhir boleh, jamak takdim tak boleh. Jamak takdim tak boleh, jamak takhir boleh. Jamak takdim ni kerana syarat dia mestilah yakin semaya yang pertama tu sah. Semaya zuhur tu sah. Pas kita duk istihadah tu bik darah semacam. Maka kita tak yakin. Kalau tak yakin, jamak takdim tak boleh. Takhir tak apa. Sebab takhir ni, macam kita qadha dah lah semaya. Jadi kalau nak jamak, buat jamak takhir, jamak takdim tidak sah bagi istihadah. Nak minta pandangan Ustaz, salah dan berdosa ke seorang wanita bersilap tapi berguru dengan guru lelaki sebab di kawasan duduk tiada guru perempuan. Tak usah silap. Banyak benda lagi boleh buat. Gelenyar nak bersilap. Ada tak ada tu guru hotel nak cari guru jantan juga. Jangan buat benda tu doruri kak. Ya biasa kalau ngaji agama bak lain sebab terpaksa kena mengaji. Silap ni tak wajib mengaji. Tapi guru tidak pernah sentuh murid-murid perempuan, hanya ajar latihan dan guru juga menunduk pandangan ketika murid perempuan buat latihan yang agak ekstrim. Nak belajar silat juga. Belajar dengan orang lah. Mereka tak ada kawan, tak ada orang guru, tak payah ngaji. Belajar jahit lah, belajar masak, belajar nyapu rumah, belajar kemas rumah, gosok baju, belajar masak. Waktu pahala banyak lagi daripada belajar silat. Dah mereka tak ada orang ngajar. Guru masuk pun jatuh juga. Onde-onde ngajar. Onde-onde ngajar selok lah. Guru masuk, guru jahit pun onde-onde juga. Sudah lah. Cik emik lah kita jadinya. Jadi kena belajar dengan orang tino. Masalahnya bila kita report pada majlis agama. Tiba-tiba lagu ni buat apa ni? Bila kita report pada majlis agama, ada ustaz Wahabi mengajar di masjid. Majlis kata dia tak ada enakmen nak dakwa. Kemudian semua report kena ada bukti. Susah kita pula nak turut ustaz Wahabi tu mengajar. Nak rakai dia mengajar. Lepas tu pilih hak dakwah Wahabi dalam ceramah tu. Penatlah ustaz. Masjid kita okay? Hamba lah dia mengajarnya.
Apa tunggu mengadu kepada majlis agama? Kalau dia dah sesat dah gapo dia, tak syarat kena mengadu ke majlis agama. Ya bukan Tuhan majlis agama ni. Asal saja dah sesat dah, tak syarat kata kena buat prosedur gapo dia. Kita AJK masjid hamba kata. WPT kata ginilah ustaz ngajar di planet Pluto lah. Sini di Kelantan tak faham lah mana ustaz ngajar gitu. Tak ada masalah lah apa kena pergi report. Tak payahlah report orang nyanyi ke dia pun nak cari makan juga sama seria. Jadi kita suruh dia berhenti direct lalu, tak payahlah ikut majlis. Dah majlis kata tak ada enakmen nak dakwa lah. Berdasarkan soalan ni lah. Ambo tidak kata kok majlis agama, tapi soalan dia bunyi lagu tu. Jadi waktu tu kalau majlis kata saya ada enakmen, siapa dia kata tak ada enakmen? Ni soalan dah. Jangan eksploitasi pula. Jangan guna pula soalan ni yang buat isu pula. Dekat mana salahnya tauhid rububiyah, uluhiyah, asma' wa sifat? Beza dengan tauhid sifat 20. Terima kasih. Kerana hamba nak kecek takut jadi panjang. Carilah huraya-huraya ustaz-ustaz ahli sunnah wal jamaah mengenai tauhid rububiyah, uluhiyah, asma' wa sifat. Hamba rasa hamba pun ada bahas dah dulu nah. Jadi cari waktu lah sebab panjang sikit jawapan dia tu. Cuma rububiyah, uluhiyah, asma' wa sifat ni kebanyakannya 90% tu Wahabi hujung ngajar dia. Konsep tauhid yang ngajar ni sesuai dengan konsep dia nak membid'ah ke orang, nak mentakfir ke orang, mudah nah. Getah buah yang lekat pada jari sah ke wuduk, mandi wajib. Sebab ada saya dengar kalau getah semua jadi sah. Sebenar kau tu aku getah pokok tu lah. Getah pokok tu. Tak boleh tu dia ada ain. Kita soyok tu dia ada warna putih dia tu kan. Warna hitam kau gap pada getah pokok tu tak boleh. Jadi kalau ambil semaya tak sah. Kena kokok biar buah. Ain dia baru boleh ambil semaya. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala di atas segala nikmatnya yang kita sedar ataupun yang tidak sedar. Maka di antara nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala beri kepada kita adalah bermusafir, berjalan, mengembara, melihat kejadian-kejadian makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka katanya Allah Subhanahu wa ta'ala, hendaklah kamu bermusafir, melihat akan pelajaran-pelajaran yang kamu dapat ambil daripada peristiwa-peristiwa yang dahulu-dahulu. Jadi bersempena dengan bermusafir ini, pihak Madrasah Ribat Al-Mustafa ada menganjur ke ziarah mahabbah dan umrah kali kedua, iaitu ziarah ke Mekah, Madinah, Mesir dan Yaman. Kita akan bermusafir selama 20 hari. Yang mana kita akan pergi ke Mekah dan menjalankan ibadah umrah. Dan selepas pada tu ke Yaman dan akhir sekalinya ke Mesir. Di samping kita melakukan ibadah umrah, kita berziarah, cari pengalaman, melihat peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian yang mungkin menambahkan lagi keindahan, menambahkan lagi nostalgia, menambahkan lagi semangat kita untuk berpegang dengan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Di samping untuk berkenalan dengan budaya-budaya di luar daripada budaya kita. Jadi pada 10 Februari sehingga 29 Februari 2024, yakni 20 hari, pihak madrasah ada menganjurkan. Jadi siapa-siapa yang berminat untuk menyertailah pengembaraan jaulah rohani kita lah, boleh menghubungi Ustaz
Fakhrul Razi di nombor 0139229048. Jadi mudah-mudahan pengembaraan kita ini tidak menjadi sia-sia dan dikira pahala ibadat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Sesiapa yang membesarkan syiar ataupun tanda kebesaran agama itu menunjukkan hati seorang yang bertakwa. Maka di antara benda membesarkan syiar Allah Subhanahu wa taala adalah memuliakan tempat-tempat yang Allah Taala mulia. Katanya Nabi SAW, sebaik-baik tempat di muka dunia adalah masjid-masjid Allah dan seburuk-buruk tempat adalah pasar-pasarnya. Maka saya madrasah okey daripada Madrasah Ribat Al-Mustafa, saya dipertanggungjawabkan untuk mengikut amanah untuk menguruskan Madrasah Ribat Al-Mustafa, merayu kepada saudara dan saudari untuk menyumbang kepada pembangunan masjid yang sedang kita buat. Mudah-mudahan sumbangan kita itu sebagai tanda kita membesarkan syiar Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi Allah Taala. Kita telah habis sebanyak dalam 200,000 dan kita masih memerlukan 280,000 lagi untuk menyiapkan tambahan daripada masjid yang kita sedia duk guna sekarang. Masjid tambahan ini adalah keperluan untuk pelajar-pelajar belajar. Kerana pertambahan pelajar maka memerlukan ruang yang sangat besar. Maka saya berharaplah, saya merayu sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebut di dalam Al-Quran, sesiapa yang ingin memberi pinjam kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala menggunakan perkataan Allah Taala nak meminjam harta kita. Lemah lembutnya Allah Taala untuk mengambil harta seseorang. Jadi saya lebih-lebih lagi merayu kepada muslimin dan muslimat untuk menyumbang bersama-sama menjadi pahala kebajikan amal jariah yang berpanjangnya sehingga di dalam kubur kita dan hari akhirat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima amal soleh kita yang ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan agama Allah Ta'ala tetap tersebar syiarnya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala saja yang akan membalas hasil usaha amalan kita semua di akhirat nanti, iaitu syurga Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.